Hai, bertemu kembali kita dalam rancangan Jom Belajar Sains. Hari ini kita akan lihat kepada tema pertama dalam Sains Tingkatan 2 iaitu penyenggaraan dan kesinambungan hidup. Jom. Kali ini kita akan belajar tentang biodiversity dalam bab 1. Apakah dimaksud biodiversity? Apakah kepentingan penggelasan organisma secara sistematik? Dan bagaimana biodiversity dapat dipelihara? Tahukah anda bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan pelbagai biodiversity? Terdapat banyak jenis haiwan, tumbuhan, mikroorganisma yang menghuni di dalam hutan-hutan dan juga persekitaran di Malaysia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah menetapkan tarikh 22 Mei pada setiap tahun sebagai tarikh memperingati dan menghargai kepentingan biodiversiti dalam kehidupan seharian. Biodiversiti merujuk kepada kepelbagaian organisma yang ada di sekitar kita, termasuk flora, fauna dan mikroorganisma. Semua haiwan, tumbuhan, serangga, mikroorganisma dan kulat yang dijumpai di daratan, pergunungan, sumber air tawar dan lautan merupakan sebahagian komponen biodiversiti kita. Malah, kebanyakan kita mengetahui Malaysia dinobatkan negara ke-12 terkaya dengan biodiversiti dunia berdasarkan Indeks Biodiversiti Kebangsaan. Semua benda hidup adalah organisma. Perkataan biodiversity berasal dari kata dasar bio, benda hidup, dan diversity yang bermaksud kepelbagaian. Dirangkumkan keduanya menjadi kepelbagaian benda-benda hidup. Kepelbagaian benda hidup ini berlaku kerana di atas permukaan bumi terdapat pelbagai cuaca dan juga habitat. Sebagai rakyat Malaysia, kita patut berbangga kerana memiliki negara yang sangat kaya dengan biodiversiti dan termasuk dalam lingkungan 12 buah negara mega kepelbagaian biologi di dunia yang masih lagi mempunyai kekayaan biodiversiti yang dianggarkan antara 60% hingga 70% daripada jumlah biodiversiti dunia. Didapati lebih kurang 12,500 spesies tumbuh-tumbuhan berbunga dan lebih daripada 1,100 spesies paku-pakis masih lagi menghuni hutan negara kita. Kebanyakan daripada spesies-spesies tersebut adalah sangat unik dan tidak ditemui di mana-mana tempat lain di dunia. Bagi spesies fauna ataupun haiwan, negara kita mempunyai kira-kira 1,500 haiwan vertebrata dan 150,000 haiwan invertebrata. Walaupun jumlah spesies tumbuhan dan haiwan vertebrata darat adalah tidak seberapa sebagaimana yang dimiliki oleh 4 buah lagi negara lain di Asia Timur, namun Malaysia masih lagi mempunyai bilangan yang terbanyak dari segi jumlah spesies per kilometer persegi. Cuba kamu perhatikan gambar di belakang cikgu. Terdapat banyak flora dan fauna, ya, haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup saling berinteraksi antara satu sama lain. Interaksi antara mereka ini berlaku dalam pelbagai jenis habitat ataupun kepelbagaian fizikal yang terdiri pada pelbagai jenis tempat. Ada tempat gurun, ada tempat di sungai, ada tempat di padang pasir, ya, ada tempat di atas pergunungan. Jadi semua haiwan dan tumbuh-tumbuhan ataupun flora dan fauna ini akan saling berinteraksi, bukan antara benda hidup dengan benda hidup saja, tetapi juga antara benda hidup dan juga yang bukan hidup. Baiklah, cuba lihat gambar ni, ya. Nampak tak di tengah-tengah tu ada seekor haiwan comel, cute, kecil. Itu ialah penguin. Penguin ni dia hidup di kawasan kutub, ya. Kalau kamu perhatikan penguin tu, kalau dalam filem macam licin je badan dia, sebenarnya tidak, ya. Penguin dia mempunyai bulu, ya,
dan juga dia ada lapisan lemak pada bahagian tubuh luarnya bagi mengelakkan kehilangan haba badan. Tengok di tengah pula kita ada unta. Unta ni tinggal di gurun, dia memiliki bonggol di bahagian belakang dia. Tujuan bonggol tu ialah untuk menyimpan makanan dan juga simpan air, kerana ia hidup dalam kawasan yang kering kontang, kawasan gurun. Dan kita ada satu lagi tumbuh-tumbuhan, iaitu pokok kaktus. Kalau kamu perhatikan pokok kaktus tu, dia ada duri. Duri tu sebenarnya ialah daun yang telah terubah suai. Ini kerana pokok kaktus perlu mengurangkan kehilangan air. Jadi dia tidak perlukan daun. Dia akan daun itu akan terubah suai menjadi duri. Murid-murid, sudahkah kamu faham tentang apa itu biodiversity? Sekarang kita mahu tahu apakah dia kepentingan biodiversity. Antara kepentingan biodiversity yang paling utama ialah sumber ekologi dan pendidikan. Seperti mana yang kita dah ketahui, biodiversity merupakan khazanah yang tidak ternilai dan menjadi warisan kepada generasi akan datang. Banyak perkembangan teknologi yang dimanfaatkan daripada biodiversity. Ia meliputi penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Manusia menggunakan dan mengembangkan pengetahuan dan mencipta peralatan, mencipta bahan-bahan terbaru, mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik ini. Baiklah, cikgu nak tunjukkan contoh bagaimana pengetahuan manusia tentang biodiversity, yang khususnya kepada haiwan, telah mendapatkan hasil di mana tentera Amerika telah berjaya membina robot yang mempunyai rupa seperti haiwan dan mampu digunakan untuk mengangkut barang-barangan. Kita lihat sama-sama ya. Biodiversity juga membekalkan bahan makanan dan juga bahan mentah untuk industri di Malaysia. Cikgu nak tunjuk pada kamu satu video berkenaan tentang bagaimana seorang usahawan di Johor menggunakan rotan sebagai bahan pembuatan perabot. Kita lihat sama-sama ya. Lazimnya, seni anyaman rotan menampilkan kepakaran wanita yang diketahui dengan kehalusan kerja tangan mereka. Namun, di tengah perkampungan air baloi Benut Pontian, sepasang suami isteri memiliki bakat istimewa dalam kraf anyaman itu. Mijah Sinan dan suaminya Salimin Sanggit yang sudah berkecimpung dengan industri kraf seni bakul hampir 30 tahun dengan menghasilkan pelbagai produk rotan. Bermula dengan menghadiri kelas dikemas selama 3 bulan, Mijah mengambil keputusan mencari rezeki tetap dengan menghasilkan bakul rotan. Mijah memberitahu kebanyakan rotan dibeli daripada masyarakat orang asli di sekitar Sungai Buloh dan Kota Tinggi. Namun bukan mudah untuk menghasilkan anyaman rotan, terutama baginya yang kini mencecah usia 70 tahun. Tak susah, tapi yang kalau kita minat, kita seronok buat, memang tak susah. Kalau tak minat memang susah. Pasal makcik ajar orang ni dah lebih 100 orang lah. Tapi tak ada yang buat. Biodiversity juga dapat membantu menjana ekonomi negara dengan kemasukan pelancong dan pertukaran wang asing. Jadi cikgu nak bawa kamu lihat salah satu tempat yang selalu dikunjungi oleh pelancong asing, iaitu di Taman Negara. Bagi pencinta alam, kembara dirasakan tidak lengkap tanpa berkunjung ke Taman Negara. Hutan hujan tropika tertua di dunia ini dianggarkan berusia 130 juta tahun. Ia berkeluasan lebih 4,000 km persegi dan merentasi 3 sempadan negeri, iaitu Pahang, Kelantan dan Terengganu. Taman Negara diselia Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan, khususnya bagi konservasi hidupan liar dan habitatnya. Antara tarikan utama pengunjung ialah titian kanopi setinggi 40 meter dari aras tanah dan 530 meter panjang bagi menikmati panorama rimba.
Biodiversity bukan sahaja penting dalam proses menstabilkan iklim, malah ia juga memainkan peranan penting dalam mencegah dan mengurangkan kesan bencana alam. Hutan dan padang rumput misalnya sangat membantu dalam melindungi lanskap daripada hakisan, kehilangan nutrien dan tanah runtuh melalui tenaga cengkaman akar. Bagi setengah ekosistem pantai seperti paya bakau, paya masin dan sebagainya, sangat membantu jika adanya pokok kayu bakau dalam menghalang berlakunya hakisan pinggir pantai dan mengurangkan kesan bencana alam seperti tsunami. Cikgu nak tunjukkan kepada kamu satu berita daripada internet ya. Kita lihat sama-sama. Antara kawasan paling terjejas. Walaupun sudah ada langkah menaik taraf benteng, namun penduduk mendakwa kesannya hanya sementara. Bagi mereka, langkah terbaik mengatasinya ialah dengan mengkaji kembali penanaman pokok bakau yang menjadi benteng semula jadi. Wartawan Salina Zakaria mendengar luahan hati mereka. Tinjauan fenomena air pasang ini pastinya sudah acap kali saya laporkan suatu masa dahulu. Kebimbangan penduduk pastinya relevan kerana kata mereka pokok bakau yang ditanam tidak mampu hidup. Kerisauan mereka itu disuarakan selepas melihat benteng di Sungai Serdang dan Tok Muda ini hanya mampu menjadi penahan air bah sementara. Sebab kita tak tahu jangka masa yang akan datang. Jadi itu cuma pendapat saya dan cadangan saya lah. Itu pun terserah pada pihak kerajaan sebab benda ni melibatkan kewangan, mana kos lah. Jadi cuma itu ajalah saya punya cadangan dan buah fikiran yang saya tengok kemungkinan besar benda ni perlu, tembok tu perlu memandangkan. Biodiversity juga penting dalam pendebungaan dan pengeluaran hasil tanaman. Bagi kebanyakan tumbuhan berbunga, biakannya bergantung kepada beberapa spesies haiwan seperti lebah, rama-rama, kelawar dan sebagainya. Ini akan membantunya membiak melalui pengangkutan debunga. Jadi dengan adanya perdebungaan, maka dapatlah spesies fauna mengekalkan keseimbangan alam sekitar secara semula jadi. Selain itu, biodiversity juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan kualiti tanah. Fenomena ini dibantu oleh aktiviti mikrobiologi oleh spesies-spesies yang kecil seperti bakteria, alga, fungi, hama, cacing dan lain-lain haiwan yang kecil-kecil yang ada di dalam tanah. Jadi ini sangat membantu di mana proses ini adalah sangat mustahak dalam kitaran elemen-elemen seperti kitar air, kitar nitrogen, kitar karbon dan fosforus. Tidak dinafikan juga ialah kepentingan biodiversity sebagai sumber bidang perubatan. Kamu sudah tahu pasal madu tualang, ya. Kamu juga mungkin tahu tentang tongkat ali ataupun kamu mungkin pernah dengar tentang herba-herba yang digunakan untuk bidang perubatan tradisional. Cikgu nak tunjukkan kepada kamu tentang satu video ni. Kita lihat sama-sama. Arthritis boleh diubati dengan ubat dan sekiranya kronik, ia perlu dibedah. Selain melakukan senaman, fisioterapi dan ubatan, ada alternatif lain yang boleh dicuba. Rawatan dengan herba antara alternatif yang boleh dimanfaatkan pesakit arthritis. Di sini di Yap Shankar, pesakit akan dirawat oleh fisioterapi, di mana dekat sini digabungkan dengan penggunaan ubat herba. Dan ubat herba ni cuma terdapat di Yap Shankar sahaja. Dan ubat matlamat kita untuk menggunakan ubat gabungan dengan fisioterapi adalah supaya pesakit mendapat kesan jangka masa panjang, bukannya untuk jangka masa pendek sahaja. Jadi dekat sini lepas pesakit menggunakan ubat, dia akan rasa kurang sakit, pembengkakan pada sendi akan terkawal dan juga pergerakan akan lebih senang. Maksudnya dia turun naik tangga akan kurang rasa sakit. Jadi begitulah di antara beberapa kepentingan biodiversity yang kamu dapat saksikan melalui paparan di YouTube. Banyak aktiviti yang dilakukan oleh manusia sekarang dan juga sejak dari dulu lagi, zaman berzaman, memberikan ancaman yang sangat-sangat besar kepada alam sekitar. Ya, contoh ya, seperti mana yang kamu mungkin boleh tengok dalam YouTube baru, di mana nelayan-nelayan dari China, ya, mereka telah pergi ke serata lautan pelosok dunia ni untuk menangkap ikan, ya. Malah ada yang menghampiri
Kepulauan Madagaskar, ya. Jadi mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar, ya. Kapalnya pun sangat banyak. Hasil-hasil laut ini ditangkap, ya. Dan ini menyebabkan banyak juga negara yang marah kepada negara China, ya. Jadi penangkapan ikan secara tidak terkawal boleh selain daripada mengeruhkan hubungan politik, ia juga boleh menjejaskan biodiversiti, ya. Selain daripada itu, terdapat juga aktiviti seperti penyahutanan. Yang kita panggil istilah dia penyahutanan. Penyahutanan ini ialah di mana hutan itu ditebang tapi kita tak tanam semula. Itu sangat-sangat berbahaya, ya. Bila berlaku penyahutanan ini boleh mendatangkan keburukan-keburukan lain. Contohnya seperti banjir, banjir kilat, ya, banjir lumpur, ya, seperti mana yang berlaku di negara kita baru-baru ini, ya. Banyak kejadian-kejadian banjir telah menjejaskan ekonomi dan juga keadaan rakyat. Merupakan kawasan tadahan air semula jadi yang penting di semenanjung Malaysia. Ia turut menyimpan khazanah spesies kayu balak berkualiti seperti merbau, seraya dan meranti yang bernilai jutaan ringgit, sekaligus menjadi tumpuan aktiviti pembalakan siri kedua. Laporan khas Tan Sulin dan jurukamera meninjau aktiviti pembalakan di Hulu Tembling. Kami mendapat maklumat daripada Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Pekan Pahang bahawa berlakunya penerokaan ataupun pembalakan haram di Hutan Rizab Gunung Ais di Hulu Tembling Pahang. Dan difahamkan lokasi ini meliputi kawasan seluas 800 ekar. Dan hari ini kami akan meninjau sejauh mana kesan penerokaan di kawasan tersebut. Jom ikut kami. Perjalanan untuk mengesan aktiviti pembalakan itu bukan mudah. Pelbagai liku dan kesusahan terpaksa kami tempuhi dalam keadaan cuaca yang begitu terik. Dari Sungai Kembir, kami meredah belantara Hulu Tembling ke Hutan Rizab Gunung Ais. Sepanjang perjalanan, kami juga melihat banyak kesan peninggalan akibat pembalakan. Selepas 2 jam perjalanan, kami menjumpai longgokan balak yang mencurigakan. Ini kerana tiada tag rasmi Jabatan Perhutanan tertera pada setiap balak. Di samping itu, ia juga tidak memaparkan sebarang papan tanda lesen pembalakan. Menurut Akta Perhutanan Negara 1984, setiap hasil balak yang ditebang di hutan simpan kekal perlu mempunyai tanda rasmi daripada Jabatan Perhutanan Negeri. Seterusnya, kita ada berlakunya proses pembebasan bahan pencemar ke udara oleh kilang-kilang, ya, oleh pembakaran secara terbuka, ya, banyak gas-gas yang berbahaya. Jadi ini mungkin berlaku di kawasan yang bandar besar, ya, yang banyak perindustrian. Ya. Pencemaran air ini menyebabkan sumber bekalan air terjejas. Ya, selain daripada ia juga mengganggu kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa contoh gambar-gambar pencemaran air yang berlaku di sungai dan juga di lautan. Bayangkan, adakah hidupan dan tumbuh-tumbuhan dapat hidup dalam suasana yang sebegini? Bahan-bahan kimia dalam pertanian seperti racun serangga, pestisida, ya. Juga bahan kimia tidak organik dan insektisida, racun serangga yang digunakan secara berlebihan juga boleh menyebabkan alam sekitar terancam. Ada di antara bahan-bahan ini akan masuk ke dalam sungai, ya, ada juga yang dibebaskan ke udara dan ini seterusnya mengancam kesihatan manusia. Di antara bahan-bahan ini akan masuk ke dalam sungai, ya, ada juga yang dibebaskan ke udara dan ini seterusnya mengancam kesihatan manusia. Pembangunan juga terlalu kerap dilakukan dalam keadaan yang tidak terancam. Bila tidak terancam, contohnya projek-projek perumahan yang dibina di lereng-lereng bukit, dia akan menyebabkan berlaku hakisan tanah
Bila hakisan tanah berlaku, hujan berlaku, akan berlaku banjir dan sebagainya. Kita boleh lihat di Cameron Highland misalnya, bukan sahaja pembangunan, ada juga tempat di mana pertanian yang tidak terancam, menyebabkan berlakunya hakisan tanah yang berlebihan. Baik, usaha membangunkan negara tidak perlu mengorbankan alam sekitar sehingga mengakibatkan perubahan iklim. So what happens is when you start clearing these forests, when you're replacing forests with monoculture crops, whether it is rubber or palm oil, or just wide-scale clearing, what you're doing is actually reducing the biodiversity of the area. And when that happens, the ecosystems start to collapse. So even activities that are happening out here, which are several kilometers away from the Rafflesia, can have sort of like a cascading effect. That will implicate like species and other organisms that are living further in. Yang kami risaunya empangan tu kan melimpah ke banjir ke apa ke, itu yang kami risau. Macam kami ni susah sebab dia melalui penghulu. Sebagai kami memanglah kami ada yang membantah, ada yang setuju, ada yang membantah. Tapi kami nak buat macam mana? Air lah, maksudnya macam air. Sekarang air ni pun tak bersih. Duduk di atas lah mereka selalu guna air sungai, kami tak guna lah. Mereka guna air pipe dia. Mereka buat cuci pakaian, mereka dapat bau minyak diesel ke apa tu. Tentulah. Dulu pernah sekali banjir besar, kami takut juga itu mungkin menjejaskan rumah penduduk di atas dekat sangat kan di sungai, itu yang kami takut sangatlah. Kita punya sungai selalu keruh, kita punya sungai selalu kotor. Dulu tak ada, sekarang diorang buat hidro tu sungai memang kotor lah, kadang-kadang tak jernih macam tu, selalu bersampah. Kalau hujan sini, kalau betul-betul lebat lah memang besar air. Dekat sini pun, dekat yang sungai sana yang kecil tu pun boleh mengalir sampai sini. Takutlah diorang pun lalu lalang sini, banyak kereta lalu, budak-budak main macam tu. Diorang bawa kereta laju-laju, kereta besar-besar, lori semua. Lori besar, Hilux semua kereta masuk atas. Ya, diorang ni jalan sini lori. Memang kita tak nak hidro lah, kalau air besar ke, kita takutlah dia runtuh. Eco-dams, they are a very sustainable form of energy. There's no denying that. But at the same time, I think when we talk about sustainable development, we need to make sure that not only are the social needs of the majority are being met, but also the needs of these minority groups living in the forest. Bahan kimia dalam pertanian seperti racun serangga, pestisida, juga bahan kimia tidak organik dan insektisida, racun serangga yang digunakan secara berlebihan juga boleh menyebabkan alam sekitar terancam. Ada di antara bahan-bahan ini akan masuk ke dalam sungai, ada juga yang dibebaskan ke udara, dan ini seterusnya mengancam kesihatan manusia. Baiklah, seperti mana yang kamu telah saksikan mengenai banyak perkara-perkara yang mendatangkan ancaman kepada biodiversiti dan alam sekitar, terdapat beberapa langkah-langkah yang boleh kita laksanakan untuk memelihara dan memelihara biodiversiti. Melalui pendidikan, kita dapat mendidik masyarakat tentang kepentingan memelihara dan memelihara organisma hidup melalui media massa. Contohnya melalui Google, melalui YouTube, Facebook dan sebagainya, ataupun melalui website tertentu. Ini dapat mengintegrasi pengetahuan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan dalam kurikulum di sekolah. Di sekolah juga kita belajar bagaimana untuk memelihara dan memelihara dalam bab sains, misalnya dalam geografi, Walaupun kita melaksanakan langkah-langkah untuk mendidik masyarakat, tetapi tindakan penguatkuasaan undang-undang juga perlu dilaksanakan, mesti dilaksanakan, dengan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak-pihak yang menjalankan pembalakan serta pemburuan haiwan secara haram. Kita dapat menghalang haiwan-haiwan daripada pupus dan dapat menghalang flora dan fauna terjejas akibat tindakan yang tidak berperi kemanusiaan ini. Bagi tujuan pemuliharaan hutan, terdapat juga kawasan-kawasan perlindungan yang disediakan oleh kerajaan, iaitu di kawasan hutan simpan. Bagi haiwan, kerajaan juga menyediakan kawasan perlindungan organisma hidup dengan mengadakan pusat pemuliharaan haiwan-haiwan liar dan juga haiwan-haiwan yang hampir pupus. Manusia hendaklah
menjaga dan mengurus alam sekitar dengan bijaksana. Aktiviti penyahutanan hendaklah dikurangkan dan selepas melakukan penyahutanan hendaklah ditanam semula pokok-pokok. Ini dapat mengurangkan kemusnahan alam akibat pencemaran dan juga pembakaran hutan. Kita juga hendaklah membaik pulih habitat-habitat haiwan yang telah dirosakkan. Jadi murid-murid, fahamilah bahawa langkah untuk memelihara dan memelihara biodiversiti ini adalah langkah bersama-sama kita sebagai manusia dan juga alam. Sebelum cikgu mengundurkan diri, kuatkan semangat belajar dan teruskan belajar walaupun dalam suasana pandemik ini. Kita jumpa lagi. Jom belajar sains.